Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat baginda. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Dengan hormat dan penuh takzimnya, patik bagi pihak kerajaan, perkhidmatan awam dan sekalian rakyat jelata mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Tuanku tahun 2022 pada hari ini. Pihak kerajaan dan seluruh keluarga Malaysia berdoa kehadrat Ilahi semoga Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta keluarga sentiasa dilimpahi rahmat, hidayah serta inayahnya, juga beroleh afiah dan penuh kedaulatan. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia jujur, negara telah berjaya memasuki fasa peralihan ke endemik dengan pembukaan semula sempadan negara bermula pada 1 April 2022. Mulai 1 Mei 2022, pelbagai kelonggaran telah diperkenalkan bagi mengembalikan kehidupan dan meningkatkan semula semangat rakyat. Pada masa yang sama, kerajaan tuanku melalui Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau situasi semasa jangkitan COVID-19 dan bekerjasama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk memastikan kestabilan kesihatan awam berada dalam tahap yang memuaskan serta berfungsi dengan baik. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Usaha kerajaan tuanku untuk memulihkan ekonomi pasca pandemik semakin berhasil dan berada pada momentum terbaik. Terkini, ekonomi negara telah mencatat pertumbuhan sebanyak 3.1% pada tahun 2021 berbanding penguncupan sebanyak 5.6% pada tahun sebelumnya. Bagi tahun ini, kerajaan tuanku bertekad memacu ekonomi untuk mencapai pertumbuhan di antara 5.3% sehingga 6.3% sebagaimana yang diunjurkan. Pembukaan sempadan juga telah merancangkan usaha pemulihan ekonomi, khususnya sektor pelancongan dengan peningkatan kemasukan pelancong asing. Seramai 2 juta pelancong asing dijangka mengunjungi Malaysia pada tahun ini yang akan menyumbang sebanyak 8.6 bilion ringgit kepada ekonomi negara. Kerajaan tuanku kekal komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara, termasuk memastikan pelaburan langsung domestik terus dirangsang. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan tuanku akan terus memastikan urusan para pemain industri dipermudahkan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dipertingkatkan. Langkah-langkah yang diambil ini mendorong keyakinan komuniti pelabur antarabangsa terhadap prospek pertumbuhan sekaligus kemajuan ekonomi negara kekal teguh. Sebagai contoh, sepanjang suku pertama 2022,
pelaburan langsung asing bersih meningkat kepada 24.4 bilion ringgit berbanding 18.4 bilion ringgit pada suku keempat tahun lalu. Jumlah perdagangan luar berkembang sebanyak 23.6% kepada 624.9 bilion ringgit, manakala aliran masuk bersih dana asing kekal konsisten dengan jumlah 7.4 bilion ringgit setakat ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Mutakhir ini, dunia sedang berdepan dengan pelbagai ancaman. Antaranya ketidaktentuan global akibat ketegangan geopolitik dan perubahan iklim dunia. Kemelut yang berlaku ini telah memberi dampak kepada dunia dan Malaysia tidak terkecuali menerima tempiasnya. Krisis ekonomi yang berlaku akibat pandemik dan kini konflik Rusia-Ukraine telah mengakibatkan Malaysia, rantau Asia, juga rantau lain di dunia mendapat bahananya. Rantaian bekalan global yang terjejas akibat fenomena ini telah menyebabkan harga bahan makanan dunia meningkat melebihi 30% dan kesan ini turut dirasai di negara kita. Sehubungan dengan itu, kerajaan tuanku mengambil pendekatan berhati-hati terhadap perkembangan global terkini, khususnya isu bekalan makanan dan kenaikan harga makanan yang pastinya akan menjejaskan kesejahteraan keluarga Malaysia. Bagi menangani masalah ini, kerajaan tuanku telah pun mengumumkan beberapa tindakan jangka pendek seperti membatalkan kelulusan kota ataupun AP barangan makanan dari luar negara serta-merta, menyekat pengeksportan ayam ke luar negara, memperkenalkan bantuan kewangan secara terus kepada rakyat, terutamanya golongan B40 mulai 1 Julai ini, mewujudkan tabung agro makanan dengan dana berjumlah 500 juta ringgit melalui pemberian pinjaman mudah kepada pemain-pemain industri agro makanan, mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan ikan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. 5 langkah jangka pendek ini merupakan pendekatan kerajaan tuanku dalam melindungi seluruh keluarga Malaysia daripada beban kenaikan harga barangan selain pelbagai subsidi yang dijangka mencecah 71 bilion ringgit pada tahun ini. Langkah jangka pendek ini disusuli dengan beberapa langkah jangka masa sederhana dan jangka masa panjang untuk menstabilkan bekalan dan harga makanan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, petah sembah patik mohon diampun bagi memastikan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara. Kerajaan tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa. Beberapa siri lawatan patik keluar negara baru-baru ini jelas membuktikan jalinan kerjasama yang baik serta hubungan diplomatik yang kukuh di antara Malaysia dengan negara-negara luar. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan negara serta membawa suara keamanan sejagat di arena antarabangsa. Kerajaan tuanku juga akan terus bekerja dalam semangat keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran sebagai keluarga Malaysia yang merentasi fahaman politik dan ideologi demi kesejahteraan semua. Segala cabaran akan terus didepani bersama-sama secara kolektif dengan mencari titik persamaan dan mengenepikan perbezaan.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Pada hari yang penuh bahagia ini, sekali lagi patik bagi pihak kerajaan tuanku dan seluruh keluarga Malaysia dengan segala hormat dan takzimnya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi tuanku tahun 2022 pada hari ini. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku, Raja Permaisuri Agong dan seluruh isi keluarga sentiasa dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, dilanjutkan usia dan dianugerahkan dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Tuanku, payung kepada rakyat dan patik serta sekalian rakyat tumpang berteduh. Semoga tuanku berdua terus bersemayam di atas singgah sana dengan kedaulatan, dengan segala kehormatan serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Demikianlah persembahan ucapan patik dan patik sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.